So, classification of protective relays based on technology. So, protective relays can be broadly classified into the following three categories depending on the technology they use for their construction and operations. So, teknologi relay ni dalam substation ni dia ada tiga lah. Dia ada tiga type of relay lah. The first one is electromechanical relays. The second is solid state or static relays. And the third is digital or numerical relays. So, kalau awak tengok nama tu pun boleh nampak beza kan. Kalau electromechanical ni, kita nampak kat situ mechanical. Okay, kalau solid state ni, kita nampak static kat situ. Dan digital ni masuk dia digital lah dalam bentuk digit. Okay. So kita go through the first one, electromechanical relays. Okay. Electromechanical relays is the oldest type of relay. So the first generation of relay dalam substation ni adalah electromechanical. Apa maksud electromechanical? Dia melibatkan pergerakan mechanical part lah. Okay, dia benda elektro. Elektro tu adalah elektromagnetik. Daripada elektromagnetik itu dia menghasilkan pergerakan mechanical untuk relay itu beroperasi lah. Okay, the first generation of electromechanical relay which came in 1901. So relay ni dia came into operation in 1901 lah. Okay. Maksud dia yang first relay dalam substation lah. Okay. It operate based on the regulation of mechanical force generated through the flow of current in windings wounded on magnetic core. So relay ni beroperasi berdasarkan konsep elektromagnetik. Okay, bila kita ada arus dalam gegelung tu akan mengaruskan core lah. Core ni teras. Kemudian dia akan menghasilkan electromagnetic force yang seterusnya akan menyebabkan relay itu beroperasi lah. Okay, contoh macam contoh macam ni lah, ni simple lah. Okay. Ni ada current lah. Current ni daripada kita punya CT. Kat sini lah kita punya I-fault kan. Okay. Dekat sini dia ada moving part lah. Okay. Ni moving part. Ataupun mechanical punya part lah. So bila berlakunya fault, dia akan mengarahkan core ni. Dia akan menghasilkan electromagnetic force lah. Okay. Sebenarnya dia akan menarik moving part ni untuk bergerak kat sini. Seterusnya dia akan menyebabkan contact relay to close lah. Bila contact relay to close, maksudnya relay tu akan hantar signal untuk tripkan circuit breaker lah. So electromechanical ni adalah gabungan konsep antara elektrik yang menghasilkan elektromagnetik dan seterusnya gabungan dengan moving part ni yang tertarik ke arah ni lah, ke arah teras ni, ke arah core ni. Okay. So dia ada banyak jenis electromechanical relays. Okay. The first one is the thermal relay. Okay. Apa maksud thermal relay? Thermal relay ni maksud dia berasaskan kepada haba lah. Pergerakan tu berasaskan kepada haba. It operates on the principle of heating effect of electrical circuit. So dekat sini kamu tengok dalam gambar ni, untuk thermal relay, kat sini ada CT secondary terminal. Maksudnya ni daripada I-fault kamu lah. Daripada current transformer kamu dekat secondary terminal, dia akan masuk ke sini. Bila berlaku fault tu akan menghasilkan heating kat sini. Okay? Heating kat sini lah. Okay? Dia ada heating kat sini. Okay. It operates on the principle of heating effect of electrical current. When the overload condition is detected, the bimetal strips bend and allow the trip contact to energize the trip circuit. So bila berlakunya overload kat sini, thermal relay ni banyak guna untuk overload protection lah. Overload ni maksud dia bila berlaku arus lebih disebabkan arus beban yang lebih lah. Okay, overload. Dia akan menghasilkan heat dekat sini. Dia akan bimetal strip ni akan bend. Dia akan bergerak ke atas lah. Dia akan bend. Dia bend kat sini. Dia akan tolak yang ni. Dan seterusnya
dia akan menyebabkan kontak ni close lah. Okay. Okay. Bila kontak ni close, dia akan hantar ke trip circuit breaker lah. Okay. Itu konsep thermal relay. So bila overload ni dah hilang, bila dia overload disappear, spring ni akan tarik balik. Spring ni akan tarik balik moving contact ni. Jadi relay contact ni akan open balik lah. Okay. So itu thermal relay dia berasaskan kepada heating concept lah. Next, second type of electromechanical relays, attracted armature relay. Okay. Attracted armature relay maksudnya armature ni yang tertarik lah, okay, disebabkan electromagnetic force. Okay, dia ada dua jenis attracted armature relay. The first one is hinge type. The second one is plunger type. Okay. So attracted armature relay ni dia operates on the principle of electromagnetic force produced which attracts the plunger or hinge armature. Okay, kalau tengok dalam hinge type ni, kita tengok kita ada gegelung kat sini kan. Gegelung ni akan sambung kepada CT kita dah, okay, current transformer. Bila berlakunya fault, arus ni akan mengalir kat sini dan dia akan menghasilkan electromagnetic force lah. Okay. Maka electromagnetic force ni dia akan menarik armature. Ini adalah armature lah. Okay. Ini adalah. Okay. Bila armature tu tarik, maka kontak ni akan close. Nampak kontak kat sini kan? Kontak ni akan. Okay. Bila kontak close, dia akan strip circuit breaker lah. Okay. So itu untuk hinge type. Okay, second type adalah plunger type. Okay, konsep dia sama juga. Okay, dekat sini akan dia ada CT, dia akan ada I fault current. Okay, I fault current ni dia akan menghasilkan electronic force kat sini. Bila electronic force kat sini terhasil, dia akan tarik moving contact ni, dia akan tarik ke atas. Okay. Okay, sini armature dia lah. Okay. Armature dia part ni lah. Okay. Ini armature. Okay, bila armature tu tarik ke atas, maka kontak ni akan close lah. Okay, kontak ni akan close dan tripkan circuit breaker lah. Okay. So, tu dua jenis attracted armature relay. Dia menggunakan konsep electromagnetic force lah. Okay. When the electromagnetic force exceeds the restraining force, the moving contact close due to the movement of the armature. Okay, restraining force ni main dia pada mana? Restraining force ni main dia pada kita punya spring ni lah. Okay, spring, katanya spring kan. Okay, bila arus yang mengalir kat sini menghasilkan electromagnetic force yang melebihi restraining force by the string ni, maka kontak ni akan close lah. Okay, armature ni akan bergerak dan kontak ni akan close. Okay, bila fault current tu disappear, dah hilang, maka restraining force ni dia akan tarik balik untuk menyebabkan kontak tu dia open semula lah, terbuka semula. Okay, next, the third electromechanical relay adalah induction relay. Okay. Kalau tadi tu konsep, kita tengok tadi tu, attracted armature ni dia konsep electromagnetic force. Dia akan tarik lah, okay, dia akan tarik moving contact ni, armature ni akan untuk menyebabkan contact ni close lah. Tapi untuk induction relay ni, dia konsep dia macam motor. Dalam motor kita ada winding, kita ada rotor, kita ada yang moving part dengan static part kan. Bila dia bergerak tu, dia akan menyebabkan contact tu close lah. So yang ni dia melibatkan pusingan lah. Induction ni dia akan menyebabkan induce. Okay, dalam induction relay ni dia ada dua juga jenis. Satu induction disk relay. The second is induction cup relay. So kalau induction disk ni dia menggunakan disk. Disk ni akan rotate untuk contact tu close lah. Okay, induction cup ni dekat tengah ni, yang iron core ni akan pusing dan menyebabkan contact tu close.
Okay. For induction relay, it operates on the principle of electromagnetic induction. Okay. Dia sama juga, dia ada electromagnetic force. Tapi electromagnetic force akan menghasilkan induction lah. Dan seterusnya akan menyebabkan berlakunya rotation lah. Contoh kita tengok dekat induction disk relay ni. Okay, bila kita ada current dekat sini. Okay. So, kita ada current kat sini, dia boleh CT, kita ada IF, dia akan menghasilkan daya elektromagnetik lah. So kat sini pun akan terhasil juga daya elektromagnetik, tapi dia berlawanan arah. Okay, bila dia berlawanan arah antara yang atas dengan yang bawah ni, dia akan menyebabkan disk ni berputar lah. Dia akan menolak disk ni untuk berputar. Bila disk ni berputar, maka kontak tu akan close lah. Okay. So untuk induction disk relay. Okay, kalau untuk induction card relay, sama juga. Kat sini dia akan bagi dia punya input lah. Okay. Dia punya input. Okay. Jadi dia akan menghasilkan electromagnetic force yang berlawanan kat sini. Okay. Kemudian dia akan menyebabkan core ni akan bergerak lah. Core ni akan bergerak. Okay. Sorry, terbalik ni. Sekejap. Okay. Core ni akan bergerak, berpusing. Yang tengah ni tak pusing, yang pusing ni core ni. Bila core ni berpusing, dia akan menyebabkan kontak kat sini close lah. Okay. Kontak, close. Dan dia akan tripkan skirt breaker. Okay. The operating force is developed due to the interaction of two AC flux displaced in time and space in movable element rotor. So dia konsep dia macam motor lah kat sini. Dia akan menghasilkan daya ataupun flux yang berlawanan yang seterusnya menghasilkan pergerakan lah. Okay, ataupun rotation kat sini lah. Jadi kalau disk yang ni akan rotate lah. Okay, the last one for electromechanical relay adalah balance beam relay. So balance beam relay ni konsep dia sama macam attracted armature. Okay. Sama juga armature ni dia menggunakan daya tarikan lah. Daya tarikan elektromagnetik ni. Sama juga untuk balance beam ni, dia menghasilkan daya tarikan juga. Cuma beza dia ada dua coil kat sini. Satu restraining coil, satu lagi operating coil. So CT kita akan masuk dekat sini lah. Okay. CT kita akan masuk dekat sini. Sini adalah RF. Okay. The operating coil produce operating torque, whereas the restraining coil produce restraining torque. Dia ada satu lagi supply kat sini untuk restraining coil. Okay. Bila berlakunya fault, arus akan mengalir kat sini, dan bila electromagnetic force ataupun operating torque kat sini yang terhasil melebihi daripada operating restraining torque kat sini, maka ini akan menyebabkan ini akan tertarik kat sini, ini akan naik atas ni, maka kontak ni akan close lah. Okay. Okay. The electromagnetic force of both coils are in opposition. So antara dua ni electromagnetic force kat sini, dua ni adalah dalam keadaan yang terbalik lah, saling berlawanan. Sebab tu satu akan tarik, satu akan tolak lah. Okay. When the operating torque exceeds the restraining torque, the movement of armature closes the contact. So bila fault tu dah clear kat sini, maka restraining torque ni akan lebih daripada operating torque. Bila restraining torque kat sini lebih daripada operating torque kat sini, maka dia akan kembali kepada asal lah. Okay. Ini akan turun balik, ini akan naik atas ni lah. Okay. Jadi trip contact ni akan open lah. Okay. Itulah. Okay. Okay, setakat ni okey tak? Boleh faham tak? Hello? Boleh faham. Boleh faham ah? Kalau kamu baca kat tepi ni boleh faham tak? Agak boleh faham tak? Okay.
InsyaAllah. So ni adalah contoh electromechanical relay lah. Okay, kalau kamu tengok relay ni pun kamu dah tahu ni adalah electromechanical relay. Sebab apa? Sebab kamu nampak moving contact dalam ni kan. Kamu nampak moving contact dalam ni. Kalau tengok relay ni dekat depan dia ni, kamu nampak dalam tu adalah ada moving contact. So ini kita tahu dah ini adalah electromechanical relay. So relay electromechanical ni masih lagi dipakai lah dalam substation. Disebabkan proses untuk kita ganti relay yang lama ni dia mengambil masa lah dan juga kos yang tinggi lah. So dia masih, kalau kamu pergi ke substation, kamu masih lagi boleh jumpa relay jenis ni lah. Okay. Ini adalah contoh lah, contoh Alstom IGMT Export Relay. Ini digunakan untuk overcurrent protection lah. Okay. Kemudian Alstom Check Synchronizing Relay. Ini untuk synchronizing relay lah. So ini adalah contoh electromechanical relay. Okay. Next, the advantages and disadvantages of electromechanical relay. The first one is for advantages, fast operation and can be reset fast. So dia pergerakan dia adalah cepat lah. Okay. Simple construction. Disebabkan dia hanya melibatkan mechanical part saja. So dia adalah simple lah. And then reliable and rugged. Maksudnya dia tahan lasak relay ni. Untuk long term berpuluh tahun lagi pun still lagi boleh pakai. Sebab dia ada mechanical part dalam tu, dia hanya ada mechanical part dalam tu, jadi dia memang tahan lasak lah. Okay. The values can be easily set and no programming is required. So kalau tengok relay ni, dia tak perlukan programming. Sebab ni kita panggil salah satu relay analog lah. Analog ni maksudnya dia menggunakan voltage dan juga current lah. Dia tak convert ke digital. Dia still lagi menggunakan analog. Dan dia setting dia pun simple saja. Setting simple sebab kamu setting kat depan ni saja. Dan dia tak memerlukan any programming lah. People can be trained on this relay easily. Jadi kalau kita nak train persenian untuk test relay ni pun mudah lah. Dan senang. Sebab satu relay ni, untuk electromechanical relay ni, dia cuma satu function saja. Contohkan untuk instantaneous relay, untuk instantaneous saja. Ataupun untuk inverse relay saja. Contoh yang ni untuk synchronizing saja. Maksudnya satu relay tu satu function saja. Jadi dia simple dan mudah untuk kita train people untuk test relay ni lah. Okay. Kemudian disadvantages relay ni, they have high VA burden, thus require high burden CT and VT to operate them. Sebab relay ni dia menggunakan moving part. Bila moving part untuk menghasilkan pergerakan, dia perlukan arus yang tinggi. Jadi perlu ke arus yang tinggi, maksudnya burden relay tu tinggi lah. Contoh macam kita beli barang elektronik kat rumah kan, ada burden kan. Cuba kamu tengok kalau kamu beli barang elektronik kat rumah. Kalau contohnya macam heater, peti ais, dia ada tulis lah berapa watt, berapa VA dan sebagainya. Itu adalah burden lah tu. Kalau dia tulis berapa watt, katakan 300 watt, 1000 watt, 100 VA dan sebagainya. Itu adalah burden alat tu. Sama juga untuk relay electromechanical ni, dia punya burden tu tinggi. Ini disebabkan dia menggunakan mechanical part untuk menghasilkan induction ataupun elektromagnetik tu, current tu perlu tinggi. Jadi dia memerlukan CT burden yang tinggi lah. CT burden ataupun VT burden yang tinggi juga. Sebab dia nak push current tu untuk inject relay tu. Untuk relay tu operate, dia perlukan burden CT dan juga VT yang tinggi lah. Okay. Do not have directional feature. Directional ni maksudnya kita boleh, kalau ada setengah relay tu, kita boleh setkan dia nak protect depan, bahagian depan saja, ataupun dia nampak ke depan saja, ataupun dia nampak ke belakang saja. Setengah relay tu, relay yang moden relay, kita boleh set macam itulah. Tapi untuk electromechanical ni tak boleh lah, dia tak ada direction, dia nampak keseluruhan lah, depan dan juga belakang. Kita tak boleh nak set dia punya direction lah, forward ataupun reverse. And then affected by the aging of components, dust and pollution resulting in spurious streaks. Okay, lepas tu komponen dia ni, kelemahannya komponen dia ni jelah, makin lama setiap komponen tu dia akan ada aging effect lah. Kemudian dia ada juga kesan, contoh macam habuk
abu ataupun kesan pencemaran dekat relay tu yang boleh menghasilkan spurious streak. Spurious streak ni maksud dia streak yang tak dikendaki lah. Saya menerima perkara yang tidak. Hello. Okay. So ni adalah kesan daripada ni lah. Dust and pollution dia boleh menghasilkan spurious streak. Maksudnya bahaya lah. Dan hasilnya spurious streak ni dalam dekat relay tersebut. And then operation speed is limited by the mechanical inertia of the component. So dia sebabkan dia melibatkan mechanical part, so dia bergantung kepada inertia of the mechanical part tu lah untuk dia bergerak. Dan juga untuk dia punya speed tu lah. And then one relay can only perform one function. Okay, malfunctioning is not possible. Maksudnya satu relay tu hanya boleh satu fungsi saja. Contoh untuk instantaneous overcurrent saja ataupun contoh untuk under voltage saja. Dia tak boleh multifunction. Kemudian next kita pergi kepada solid state ataupun static relay. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan solid state relay ni? Okay. Yang first kita ada electromechanical relay. So solid state relay ni adalah second generation punya relay. Okay. Second generation punya relay. Okay. Due to the advent of electronic device such as diode, transistor, IC, chips, etc. Maksudnya waktu zaman ni dah muncul semiconductor punya device. Contoh macam diode lah, diode, transistor, IC, chip dan sebagainya lah. Kamu dah belajar ni kan semiconductor ni kan. Waktu semiconductor ni diperkenalkan, waktu tu juga digunakan untuk relay lah, untuk design ataupun develop protection relay lah. Dia adalah second generation of relay and came into operation in 1950s. So, dia muncul tahun 90 lah, diperkenalkan tahun 1950. More accurate and higher reliability compared with electromechanical relay. So dia lebih tepat dan lebih reliable lah compared to electromechanical punya relay. Okay. The static means the relay has no moving part. So relay ni juga kita panggil, biasanya kita akan panggil static relay lah. Sebab apa kita panggil sebagai static relay? Sebab dia tak ada moving part. It has no moving part. If we see ada electromechanical relay, dia depend on the moving part kan. So this static relay, it has no moving part. That's why it is called as static relay lah. The semiconductor device are used for data processing and also to create the relay characteristic. So kita menggunakan semiconductor device tu untuk data processing dan juga untuk create dia punya relay characteristic tu. And then lower relay burden due to no moving parts, thus further reduce the CT or VT requirements. So compared to electromechanical relay, dia tak ada moving part, dia tak ada mechanical punya part. So burden dia tu lagi rendah lah. So burden lagi rendah, CT requirement atau CT dan VT requirement pun adalah lebih rendah lah. Kita tak perlu pakai CT atau VT yang mempunyai burden yang tinggi lah. And then it requires separate DC power supply. So compared to electromechanical, kalau electromechanical tadi dia tak perlu extra DC supply lah. Dia hanya bergantung pada current punya input kan. Tapi kalau untuk solid state ni dia perlukan separate DC power supply untuk dia power up semiconductor punya device lah. Okay, dia ada extra satu supply. Okay, ni adalah contoh generalized block diagram of static overcurrent of static time overcurrent relay. Ini adalah contoh untuk static relay lah. Contoh ni untuk overcurrent. Okay, dekat sini kita ada CT secondary input. Dia ada CT kita, secondary current masuk kat sini. Kemudian dia akan masuk ke rectifier and filter block. Okay, function rectifier and filter block ni satu untuk rectify lah. Kalau belajar rectifier kan, rectifier ni convert daripada AC ke DC. Kemudian dia akan filter untuk buang harmonic komponen ataupun dia buang dia punya itulah, dia ada macam spark kan.
Kemudian dia akan masuk ke part timing and curve shaping. Ini adalah relay punya karakteristik lah. Relay karakteristik dia akan masuk ke sini, kemudian dia akan masuk ke level detector, dia akan compare. Fault current tu lebih tak daripada threshold value. Bila kalau lebih daripada threshold value, dia akan amplify, dia akan generate voltage signal kat sini, dia akan amplify dan dia akan hantar ke tripping circuit lah. Okay. Contoh macam, first katakan kita ada current kan. Lepas tu dia akan masuk ke rectifier lah. Rectifier dia akan jadi macam DC lah. Okay. DC. Dia akan DC. Lepas tu kat sini pun maybe dia ada macam apa harmonic content kat sini lah. So dia akan filter lah. Bila filter tu dia akan jadi smooth lah. Okay, bila dia smooth, dia akan masuk ke relay karakteristik. Okay. Dia akan masuk ke relay karakteristik. Kalau relay karakteristik ni bahagian ni lah. Timing and curve shaping circuit. Dia akan masuk bahagian ni. Okay. Bila dia masuk kat sini, dia akan compare. Dia akan tengok pula. RF ni lebih besar daripada I. Pick up tak? Dia akan compare lebih tak? Ini bahagian level detector lah. Okay. Level detector. Ini bahagian timing and curve shaping. Ini bahagian ni lah. Timing and curve. Okay, dia akan masuk kat sini. Lepas tu dia akan masuk ke bahagian level detector kat sini. Kemudian dia akan amplify lah. Dia akan amplify ni. Dia akan bahagian ni lah. Macam nak pilih amplify. Tak apalah kamu faham lah. Dia akan amplify. Dia akan amplify voltage. Lepas tu dia akan masuk ke trip lah. Okay. Ni konsep dia untuk analog. Untuk static punya relay macam ni lah. Yang bila signal AC ni, dia akan convert ke DC. DC ni maybe ada noise kat sini, dia akan filter, jadi smooth. Kemudian dia akan masuk ke bahagian timing, bahagian relay punya karakteristik. Kemudian dia akan compare lah. Fault current tu lebih tak daripada pick up current. Pick up current ni kita punya setting ataupun threshold value. Kalau dia fulfill requirement ni, dia akan amplify, dia akan generate voltage signal, dia akan amplify. Dan seterusnya dia akan hantar ke trip circuit lah untuk tripkan circuit breaker lah. Okay. Boleh faham tak diagram ni? Okay tak? Boleh sir. Okay. Boleh sir. Ada kalau tak faham boleh interrupt lah, boleh tanya. Tak punya awak tak faham. Ini adalah salah satu contoh lah untuk overcurrent relay. Tapi dia ada banyak relay lagi. Dia ada distance, differential dan sebagainya lah. Saya cuma ambil satu contoh kat sini untuk overcurrent punya relay. Contoh diagram untuk static relay lah. Okay. Okay, ni adalah contoh solid state relay. Solid state relay ni kalau ikut ni relay yang jenis lama jugalah. Yang paling lama tadi adalah electromechanical kan. Kemudian static relay. Static relay ni pun kita boleh anggap sebagai relay yang lama juga dah. Tapi dia still lagi masih ada dipakai di dalam substation lah. Okay, apa beza dengan electromechanical relay tadi? Apa beza dengan relay tadi? Kalau awak tengok. Yang ni kan. Kalau ni kita tengok pun kita tahu ini adalah electromechanical punya relay sebab kita nampak mechanical part dalam ni kan. Kita nampak construction ni dalam ni ada mechanical part. Contohnya ada disk. Pun belakang ni kita nampak yang macam transparent lah, kita boleh nampak dalam tu lah. Tapi kalau static relay ni dia tak ada langsung, kita tak nampak langsung dia punya mechanical part kan. Ini adalah static relay lah. Tapi dia still lagi kena manually set the relay lah.
Kalau kamu nampak kat depan ni banyak button semua ni butang. Ini semua ni adalah dia punya setting lah. Jadi kita kena manually setting dekat depan relay ni. Dekat depan dia punya interface ni untuk kita setkan relay ni lah. Okay. Ini adalah contoh untuk GEC Alstom Static Distance Potential Relay. Distance ni dia major ingredient lah. GEC ni adalah dia punya manufacturer ataupun company dia yang develop relay ni lah. Ni adalah GEC Static Differential Potential Relay. Ni guna konsep arus pembeza lah. Okay, kemudian kita pergi ke advantages and disadvantages of static relay. Okay, for the advantages, the first one, do not contain moving parts, thus free from problems such as contact bouncing, arcing, erosion, and friction. So kalau compare to electromechanical part, it don't have any moving part. Thus, dia free lah. Free daripada contact bouncing. Contohnya maybe contact tu dia tak stable, dia ada pergerakan dan sebagainya. Arcing, punya erosion, dia maybe berkarat ataupun geseran lah. Jadi dia disebabkan statik ni dia tak melibatkan moving part dia, so dia tak ada efek ni lah. Okay. Second, significantly less burden on instrument transformer. Disebabkan dia tak ada moving part juga, dia burden dia lagi rendah. Jadi requirement untuk CP tu pun lagi rendah lah. Can incorporate variety of functions in a single unit. Okay. Compare to electromechanical, kita boleh apa? Dalam satu relay tu kita boleh incorporate beberapa jenis function lah. Kalau compare to electromechanical, mungkin dia satu function sahaja. Contohlah saya tunjuk lah. Katakan ni electromechanical relay lah. Dalam ni dia punya ada satu function saja. Contoh macam maybe dia ada instantaneous overcurrent relay saja. Ada cuma ada satu function saja. Tapi kalau static relay, dalam ni dia ada instantaneous overcurrent, dia boleh ada definite time overcurrent, dia boleh ada inverse time. Okay. So kelebihan static relay ni compare daripada electromechanical ni. Electromechanical relay ni satu function saja. Tapi kalau static ni kita boleh masukkan 2-3 function dalam ni. Maybe ada 2-3 function, tapi yang ni dia still lagi semua overcurrent punya relay lah. Tapi dia boleh ada banyak function dalam ni lah. Okay, itu kelebihannya lah. And then quick response and reset action ni sama juga macam electromechanical. The quick response and reset action, greater sensitivity can be obtained by using amplification block. So dia sensitivity dia lebih tinggi lagi lah, sebab dia ada amplifier punya block ni kan. Bila dia detect fault ni, dia akan amplify. Jadi secara tak langsung dia punya sensitivity pun lebih tinggi lah. Superior characteristic and accuracy. Kemudian dia juga ada disadvantages. Okay. The first one is the electronic device are more sensitive to voltage spike and other transients that can cause malfunction. So, sebab dia pakai semiconductor device, contoh macam IC, diode dan sebagainya. So device ni dia ataupun komponen ni dia sensitif kepada voltage spike. Maybe dia boleh cepat rosak lah. Okay. Dan juga transient lah. Transient bila berlaku fault dalam contoh masa yang lama dan sebagainya, dia menyebabkan transient. Jadi komponen tu dia boleh rosak lah. And then second disadvantages, require auxiliary DC to operate. So dia perlukan satu lagi supply DC untuk dia power up semiconductor punya device. Itu adalah kelemahannya jugalah. And then has low short time overload capacity. Okay, kalau compare dengan electromechanical, kalau electromechanical tadi dia gunakan mechanical. Bila mechanical ni dia punya current withstand tu lagi tinggi lah.
dia boleh tahan arus lebih yang dalam masa yang lebih lama. Tapi kalau untuk statik ni, disebabkan dia guna semiconductor ni device, dia tak boleh tahan overload ataupun overcurrent dalam tempoh yang lebih lama lah. Dia hanya boleh hold arus tu untuk short time lah. So dia punya kekurangan dia kat situ. And then the characteristic of electronic device are affected by temperature and aging of semiconductor device. So yang ni salah satu lagi, dia ada kesan temperature lah. Maybe bila berlakunya arus yang berbeza ni, suhu yang berbeza ni, dia punya semiconductor punya quality pun different lah. And then costlier compared to electrometer relay. So cost dia lagi tinggi sebab dia lagi complicated punya relay. Dan design dia pun lagi complicated, jadi cost dia lagi tinggi lah. Require highly trained persons to service static relay which has complex protection function. Okay, macam saya cakap tadi, satu relay tu dia ada banyak function. Setiap function ni dia ada dia punya teori dia lah. So dia perlukan highly trained person lah untuk service ataupun untuk do the maintenance on this relay lah. Sebab protection ni lagi kompleks. And then the third type of relay is digital or numerical relay. So ni adalah yang the latest punya generation of relay lah. Okay. Dia kalau setengah rujukan tu dia asingkan antara digital dan numerical lah. Ada setengah ni dia combine sekali. So dalam slide ni saya combine sekali lah digital dan numerical. Actually firstly dia adalah digital, kemudian dia jadi numerical. Numerical ni dia digital juga, tapi dia lagi advance lah. Tapi tak apalah untuk pengetahuan kamu ni kita combine sekali lah digital dan juga numerical release. Sebab kedua-duanya still adalah digital punya konsep lah. Entered the market around 1980s. So kamu belajar microcontroller, microprocessor kan? Jadi pada waktu munculnya microcontroller ni, jadi dia juga teknologi ni juga digunakan untuk design ataupun develop relay lah dekat substation. This relay is based on the microprocessor and microcontroller. So instead of using analog signal, this relay converts all measured analog quantities to digital signal. So compared to electromechanical dan juga static, digital relay ni dia menggunakan dia convert daripada analog ke digital. Maksudnya dia proses relay punya operation atau algorithm tu dalam bentuk digital. Dia akan convert dia ke digital baru dia akan proses. Kalau compare electromechanical dengan static tadi, dia bukan digital, dia still lagi analog. Dia still lagi menggunakan voltage, analog voltage dan juga current lah. So kalau digital ni maksud dia, kata kamu ada AC kan, AC ni dia akan analog to digital conversion. So dia akan sample lah. Dia akan sample jadi bentuk digital. Value dia dalam bentuk digital. Baru dia akan proses. Okay. Microcontroller are used in replacement of analog circuits used in static relay. So dalam untuk digital relay ni dia menggunakan microcontroller ataupun microprocessor untuk proses signal tu dan juga untuk design dia punya algorithm lah. Digital or numerical relay introduce analog to digital converter or AD conversion of all measured analog quantities and use a microprocessor to implement the protection algorithm. Okay. So inilah dia punya block diagram of a digital or numerical relay. Okay, kalau kamu tengok ni adalah block diagram untuk digital ataupun numerical relay lah. Okay, dia ada beza kan kalau tengok static tadi. Kalau kamu tengok static ni, semua ni still lagi analog kan. Dia ada convert ke digital tak? Tak ada kan? So dia rectify ni still lagi analog.
Curve shaping ni tak ada, ni karakteristik. Level detector ni pun dia ada comparator, dia still lagi analog. Semua ni still lagi analog lah. Dalam bentuk analog, dia proses dalam bentuk analog. Tapi kalau digital ni, dia ada A to D conversion ataupun analog to digital conversion lah kat sini. Jadi dia proses semua ni dalam bentuk digital. Okay. So contoh kita ada input. Input daripada CT dan juga VT lah. CT dan VT dalam bentuk AC lah. Okay. So ni dalam bentuk AC lah. Kemudian dia ada masuk ke isolation transformer and surge protection device. Kat sini dia ada transformer untuk dia isolate kan. Maksudnya dia tak ada direct connection lah. Dan dia ada surge protection device ni untuk protect from the surge lah. Kemudian dia ada AAF. AAF ni adalah anti-aliasing filter. Kat sini dia akan filter dia punya waveform tu. Kita filter from harmonic lah. Biasanya dia akan filter from harmonic. Kita nak dapatkan fundamental frekuensi sajalah. Okay. Bila dia filter, dia akan masuk ke multiplexer. Okay, multiplexer dan juga sample and hold. SH ni maksud dia sample and hold. Tujuan dia untuk dia convert ke digital lah. Dalam ni juga dia ada satu lagi filter, digital punya filter lah. Ini bahagian adalah AD ataupun analog to digital conversion lah. Okay. Okay, kemudian ni kamu punya ni lah, I dan juga B kat sini lah. Okay. So ni dia punya ni lah micro controller ataupun kamu punya micro processor lah. Okay. Dalam sini lah dia ada dia punya relay algorithm. Okay, relay algorithm dalam ni lah. So dekat sini lah dia akan detect fault tu. Sama ada berlaku fault ataupun tak bergantung pada relay punya algorithm lah. Dan juga dia ada memori lah. Contoh macam microcontroller memang dia ada memori lah. RAM, ROM, EEPROM. Dan dia juga ada event storage. Event storage ni dia boleh untuk simpan fault ataupun disturbance punya event. Jadi kelebihan dia salah satu ni lah, dia boleh ada event storage, dia boleh simpan fault ataupun disturbance punya event lah. Okay. Kemudian dia ada communication. Communication ni untuk kamu boleh setting relay ni menggunakan PC lah. Menggunakan PC. Dan dia kena bagi power supply untuk dia power up ni lah relay ni. Kemudian bila berlaku fault, dia akan hantar ke digital output ya. Digital output. Okay. Kemudian dia hantar ke signal conditioning. Last kali dia akan stripkan circuit breaker. Okay. So itulah konsep ataupun proses yang berlaku dalam digital relay lah. Okay. Boleh faham tak? Hello? Boleh nampak beza tak antara digital dan juga static relay? Okey ke? Okey. Okey. Semua okey. Okey sir, okey. Sama dia belajar microcontroller tak? Ada belajar? Tahun 3 ke? Tahun 2 ke? Aku tak ingat dah. Okay. So ni adalah contoh lah. Ni saya ambil dia Google lah. Saya ambil dari website. Contoh untuk digital ataupun numerical relay lah. Kalau kamu tengok bentuk dia pun interface dia lagi advance lah. Okay, kalau kamu tengok ni kamu dah tahu dia adalah digital relay. Sebab apa? Dah siapa tahu? Kalau kamu tengok ni kamu tahu dah dia bukan electromechanical ataupun dia bukan static relay. Dia adalah numerical ataupun digital relay. Macam mana? Siapa boleh beritahu?
Sebab dia ada display. Dia ada LCD display ni kan. Pandai kawan kamu. Jadi kalau tengok LCD display ni, maksud dia memang dia ada conversion lah. Daripada analog ke digital. Maksud dia proses dalam bilik ni secara digital lah. Kalau kau tengok ni bukan boleh tahu ni adalah digital ataupun numerical relay lah. Okay. Dan relay ni dia lagi kelebihan dia yang paling jelas lah. Dia dalam satu relay ni dia boleh dalam satu relay ni dia ada banyak function. Dia ada banyak jenis protection lah. Kalau tadi electromechanical relay tu satu relay satu function saja kan. Kalau static tu maybe satu relay tu ada 2-3 function saja. Tapi kalau numerical relay ni satu relay tu dia ada begitu banyak sekali punya function. Contoh macam ni, katakan cell transmission protection system. Dalam ni dia ada overcurrent, dalam ni dia ada under voltage, dalam ni dia ada differential, dalam ni dia ada distance, dalam ni dia ada breaker failure, dan various lagi function, various lagi protection lah dalam satu single relay ni saja. So dia lagi advance lah. Okay. Dan dia juga boleh ada fault ataupun disturbance recording. Maksudnya bila berlaku fault tu, dia boleh simpan waveform tu. Jadi waveform tu kamu boleh download dan kamu boleh tengok untuk analisis dan sebagainya lah. So, memang tak ada dekat static punya relay lah. Okay. So ni contoh untuk distance protection relay. Walaupun nama dia distance protection relay, tapi dalam ni dia ada banyak lagi function lah. Kalau transmission protection system ni, dia macam saya sebut tadi lah, pelbagai jenis function, pelbagai jenis protection lah. Dan ni Siemens Transformer Differential Protection. Pelbagai jenis protection untuk transformer. Okay, next, advantages and disadvantages of digital or numerical relay. The first one is various functions such as multiple setting groups, programmable logic, event recording, and oscillography. Yang saya cakap tadi lah, dia ada pelbagai protection, jadi dia ada multiple setting group. Jadi ada setting group untuk overcurrent, dia ada setting group untuk distance, dia ada setting group untuk differential dan sebagainya lah. Kemudian dia ada programmable logic. Apa maksud programmable logic? Kamu boleh program protection scheme dalam tu. Kamu nak relay tu protect macam mana? Katakan selepas dia lebih current, fault current tu lebih pada certain pickup value ataupun voltage tu lower than certain value. Kamu boleh set kamu punya logik sendiri. Kamu boleh ubah logik, kamu boleh develop kamu punya logik sendiri dalam relay itulah. And then event recording macam tadi lah, fault location, disturbance, semua tu dia boleh record. Dan dia juga boleh record dia punya waveform lah. Has the ability to of self-monitoring and self-testing. So relay ni, dia ada kelebihan dia boleh check internal checking ataupun internal monitoring. Maybe ada problem dalam relay tu, maybe power supply loss, maybe ada keluar alarm dan sebagainya lah. So kelebihan dia boleh self-monitoring and self-testing. And then ability, contoh satu lagi adalah contohnya communication. Relay ni dia boleh communicate juga. Kalau communication tu loss, dia boleh beritahu communication failure dan sebagainya lah. And then ability to communicate with other relays and control computer. Kemudian relay ni kelebihan dia boleh pula communicate dengan relay kat tempat lain ataupun dekat centralized computer dan sebagainya lah. Contoh macam dalam transmission line, ada katakan sini adalah local, sini adalah remote lah, remote substation lah, remote dengan local substation lah. Okay. Kat sini dia ada relay, dia ada numerical relay lah, ni numerical. Dan relay ni boleh communicate, dia boleh hantar through fiber optic, contohlah fiber optic. Kelebihan je lah numerical relay ni, dia boleh communicate pula. Biasanya kita pakai untuk differential punya relay lah. Okay. Differential relay. So, kelebihan numerical ni itulah, dia boleh communicate pula dengan relay kat tempat lain dan juga dengan centralized computer lah.
And then cost per function is lower. Sebab apa cost per function is lower? Sebab dalam satu relay tu dia ada banyak function kan. Kalau compare to contoh electromechanical, satu relay satu function saja. Jadi cost dia mahal lah. Tapi kalau numerical ni satu relay tu ada banyak function. Jadi cost per function tu lower lah compared to electromechanical ataupun static relay lah. User can develop their own logic scheme. Macam saya cakap tadi lah, bagaimana logik. Maksudnya kita boleh ubah dia punya logik lah. Less burden on instrument transformer ni sama macam static. Sebabkan dia tak ada moving part, dia adalah less burden on instrument transformer. Less space because it can provide many function in a single relay. Okay, sebab apa dia less space? Contoh kata kamu pakai, katakan kita pakai panel. Dalam subsection ni dia ada protection punya panel lah. Okay. Katakan kamu menggunakan ini panel lah. Saya ni kita menggunakan electromechanical. Okay. Satu relay tu satu function saja kan. Contoh macam ni, overcurrent. Contoh macam ni, under voltage. Contoh macam ni, lagi katakan distance. So dia pakai banyak space. Okay. Sebab satu relay tu satu function saja. Okay. Tapi kalau compare, kalau kita pakai, katakan kita panel ni sama juga panel. Kita pakai numerical ataupun digital lah. Okay. Dalam satu relay ni dia ada overcurrent, dia ada distance, dia ada under voltage. Maksud dia apa? Dia lagi less space lah. Okay, kita dapat jimatkan ruang kat sini lah. Okay. Kalau compare kita pakai static ataupun electromechanical punya relay lah. Okay. Okay. Tapi dia juga ada disadvantages lah. The first one is short life cycles due to vast advancement in microprocessor and microcontroller. So kita tengok hari ni lah. Microcontroller punya teknologi tu memang terlampau laju dan terlampau cepat. Jadi kalau relay tu dia gunakan teknologi microcontroller ni, dia cepat obsolete lah. Dia punya jangka hayat tu sekejap saja. Sebab nanti akan datang pula teknologi yang lain yang lagi advance kan. Jadi satu relay tu maybe dia guna dalam tak lama lah kan, dalam certain years saja. Lepas tu dia akan ganti dengan relay yang lain lah. Sebab teknologi yang berkembang dengan cepat lah. Because it can provide many functions in a single relay, all the functions will share a common failure. For example, failure of a power supply or an input signal, processor may disable the entire relay function. So satu kekurangan jenis dalam satu relay tu dia boleh pakai banyak function. Jadi dia share common failure lah. Kalau satu katakan power supply fail, semua function tu akan fail. Jadi bahayalah. Dia tak ada backup. Maksud dia memang bahaya kepada power system atau kepada protection, contoh untuk line ataupun transformer dan sebagainya lah. Sebab dia share satu common failure kat sini lah. Okay. Not immune to the electrical transients such as electromagnetic interference and radio frequency interference. So dia pun tak immune kepada elektromagnetik lah. Contoh macam ada transformer dan sebagainya yang berdekatan yang menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ada pun ada radio frequency interference yang boleh mengganggu operasi dia tu. Dia punya semiconductor kat dalam relay tu. Dia boleh mengganggu dia punya stability ataupun accuracy dia lah. Okay. And then the increased number of settings may pose problems in managing the settings and in conducting functional test. So disebabkan dalam satu relay tu dia ada banyak function, dan setiap function tu ada setting yang tersendiri. So maksudnya satu relay tu ada begitu banyak setting. So dia boleh menghasilkan masalah lah dari segi kita nak setting relay tu. Jadi kita perlukan satu proper management punya tool lah untuk kita set relay ni. Okay. So ada siapa-siapa boleh explain tak apa beza antara electromechanical
static dan juga digital. Ada siapa boleh bagi ni tak? Explanation. Simple explanation je lah. Siapa beza? Saya nak tengok lah kamu faham tak faham kan? Ya. Muhammad Rizwan ada. Muhammad Rizwan. Saya. Boleh lah bagi simple explanation. Apa beza antara relay tu lah. Tak perlu ada discount detail lah bagi apa beza antara electromechanical lepas tu static dengan digital punya relay lah. Apa yang kamu faham lah. Simple je. Sekejap saya. Okay, kalau mechanical saya dia ada IDMT yang mana kalau dia dalam sistem MSB tu dia boleh detect yang keseluruhan. Kalau yang untuk dia kita boleh setkan untuk serta-serta tempat. Yang tu yang saya faham. Tak apa masuk electromechanical. Kalau kamu tengok term dia tu electromechanical pun kamu dah faham apa maksud electromechanical. Dia buat operasi bahasa ke apa. Electromechanical. Operasi coil di mana electromechanical tu apa maksud electromechanical? Electromechanical tu separa elektrik, separa mechanical. Okey, dekat-dekat lah tu. Maksud electromechanical tu dia adalah gabungan antara elektromagnetik dengan mechanical punya part lah. Okay, electromechanical tu dia elektromagnetik tu dia hasil daripada arus lah. Arus tu daripada kamu punya current transformer kan. Dia menghasilkan dia akan menyebabkan berlakunya tarikan dekat moving part tu lah. Ataupun mechanical part tu. Itu mechanical. Okay, apa beza static dengan electromechanical? Saya tanya Adam pula. Tanya Adam. Sebab saya nak tengok kamu faham tak faham ni. Muhammad Khalil. Ada Khalil? Muhammad Khalil. Apa beza static dan juga electromechanical? Ada ke tak Muhammad Khalil? Tak ada ni Muhammad Khalil. Tak ada Muhammad Khalil.
Tak ada siapa tanya. Nur Adina. Ada Nur Adina. Jawab je, tak ada masalah pun. Saya nak tengok. Saya, sir. Apa beza antara statik dan juga electromechanical? Beza statik berbanding electromechanical. Kalau untuk solid state static relay ni, dia more accurate dengan higher reliability. Kalau electromechanical ni, dia guna elektromagnetik. Okay, kalau statik tu macam mana dia beroperasi? Dia beroperasi menggunakan komponen apa? Kalau tadi kawan kamu cakap electromechanical tu yang menggunakan elektromagnetik lah dan juga apa moving part kan. Jadi kalau statik ni macam mana dia beroperasi? Apa komponen inside tu? AC. Oh. AC to DC ya, sir. Itu kan dia menggunakan Diode, transistor. dia menggunakan semiconductor punya device lah. IC, diode, transistor semua tu lah. Dia tak ada moving part lah. Kalau electromechanical tu dia ada moving part untuk dia operasi kan. Kalau static ni dia tak ada lah. Dia bergantung pada semiconductor punya device lah. Untuk dia punya operation. Okay. Dan seorang lagi. Ravindraj. Ada Ravindraj? Ada tak Ravindraj? Hello? Ada tak Ravindraj? Ada ah? Tak apa. Ini. Muhammad Alif ada? Muhammad Alif. Muhammad Alif. Okay, Muhammad Alif. Apa beza digital relay, digital atau numerical relay compared with electromechanical dan juga static relay? Apa beza in term of dia punya operation lah. The concept of operation. Muhammad Alif. Muhammad Alif ada dua kan? Tak nampak nama ni. Muhammad Alif bin Mukri. Ada? Muhammad Alif bin Mukri. Tengok mana tak ada. Ada tak Muhammad Alif bin Mukri? Tak ada. Muhammad Baihaqi. Ada? Muhammad Baihaqi. Hello, Muhammad Baihaqi ada tak? Amat yang tak ada ni. Kamu dulu. Hello, Assalamualaikum sir. Siapa ni? Alif. Alif Tadi Mukri. saya line hilang sir. Oh, dah hilang. Okay. Okay, apa beza digital dari segi konsep operasi lah? Apa beza
antara digital relay dengan static ataupun electromechanical punya relay. Boleh tak? Hilang pula. Slow lah, tak apa. Lepas tu Isra ada. Isra ada. Sir, sorry sir. Line saya putus-putus sir. Okay. Boleh tak? Kalau tak boleh. Tak, saya tak clear tadi soalan sir. Boleh tak sir? Okay. Apa beza digital relay compare with static dan juga electromechanical punya relay dari segi konsep operasi lah. Tak dengar. Boleh tak? Kamu kat mana ni? Kat college lah? Line university wifi down. Oh ya. Sekejap. Tak boleh. Isra Nazran. Dia pun line tak okey kat saya. Ya. Kamu banyak duduk college sekali ke? Kau cepat lain. Banyak ada yang guna wifi Unimax ke. Oh ya. Okay, tak apalah. Saya sambung je lah sebab lambat lagi kan. Saya just nak tanya kamu faham tak konsep tu. Sebab maybe dalam soalan nanti dia akan ditanya lah. Okay, apa beza saya minta soalan tu minta berikan konsep operasi contoh untuk electromechanical punya relay. Macam mana static punya relay, macam mana digital punya. Dan apakah perbezaan antara ketiga tu lah. Okay. So sebab tu saya nak minta, saya nak tengok kamu, kefahaman kamu lah. Okay, tak apa, kita sambung. So dia part last ni NC Standard Device Numbers and Common Acronyms. Okay. So the NC stand for American National Standards Institute. So NC tu dia punya ni lah. Dia punya maksud dia tu American National Standards Institute. The NC Standard Device Numbers denote what features a protective device supports, such as a relay or circuit breaker. So senang cakap, NC Standard ni dia bagi nombor. Dia bagi nombor khas bagi setiap protection lah. Contoh macam relay ni nombor dia. Relay overcurrent macam ni. Relay distance macam ni nombor dia. Ataupun breaker macam ni. Isolator macam ni. Sebab nak memudahkan untuk kita mengenali function bagi setiap protection tu lah. So NC Standard ni digunakan oleh majoriti utility dekat dunia ni lah. Okay. Dia biasanya digunakan dalam drawing. Kalau kita masuk dalam substation tu dia ada drawing. Dalam drawing tu dia tulis number-number ni. Jadi dia tak tulis lah relay ni overcurrent relay atau distance relay. Dia tulis nombor je. Kalau kita tengok nombor tu kita tahu dah nombor ni overcurrent relay, nombor ni distance relay, nombor ni diversion relay, ataupun nombor ni ialah breaker dan sebagainya lah. Okay. So the device numbers are used to identify the functions of a device shown on a schematic diagram. So dia nombor-nombor ni dia letakkan ditulis dalam drawing lah. Okay. One physical device may correspond to one function number or may have many function numbers associated with it, such as for numerical protection relay. So kalau macam electromechanical punya relay, satu relay tu satu number je lah. Sebab dia satu relay tu satu function saja. Tapi kalau numerical relay ni dalam tu dia ada banyak function. Jadi satu relay tu maybe ada banyak number dalam tu sebab dia ada banyak function dalam tu kan. And then suffix and prefix letters may be added to further specify the purpose and function of a device. Kadang-kadang nombor tu dia ada suffix atau prefix untuk dia differentiate lah dia punya function tu. Ini contoh.
contoh ni lah nombor lah. Okay, tengok nombor ni, yang dalam NC nombor, dia mewakili function yang berbeza lah. Okay. Contoh kata kita tengok tentang 50. Okay, 50 adalah untuk instantaneous overcurrent relay. 51 untuk AC time overcurrent relay. Contoh 64 untuk ground protective relay. So dia ada banyak, dia ada pelbagai lah. Setiap nombor ni dia ada, setiap nombor ni dia mewakili fungsi bagi protection yang tertentu lah. Okay. Dan dia ada juga macam ada suffix. Macamnya ada suffix kat belakang ni kan. 59-2. Dia untuk negative sequence over voltage. Okay. Itulah dia punya NC code ni, tujuan dia untuk memudahkan kita tahulah setiap nombor tu dia mewakili function apa. Okay. Ini ada dia punya suffix lah. Suffix ni nombor ataupun letter kat bahagian belakang ni lah. Okay. Dia ada tambahan kat belakang ni. Dan satu lagi dia ada akronim lah. Akronim ni pun sama juga untuk dia bagi tahu device ni device apa. Contoh DFR. Device ni adalah digital port recorder. RTU. RTU. Device ni adalah remote terminal unit. PMU. Phasor management unit. Okay. Ini untuk device lah. Kalau akronim ni lebih untuk device lah. Kalau number tadi lebih kepada function lah. Okay.